Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zukni dalam Dunia 11 pagi. Amerika Syarikat dan Britain mengenakan sekatan terhadap konglomerat Myanmar yang dikawal junta tentera. Ia sebahagian daripada usaha meningkatkan tekanan terhadap junta susulan rampasan kuasa 1 Februari lalu dan tindakan kekerasan terhadap penunjuk perasaan. Menurut kenyataan Jabatan Perbendaharaan, sekatan itu dikenakan terhadap syarikat Myanmar Economic Holdings Public Company Limited dan Myanmar Economic Corporation Limited. Kedua-dua entiti tersebut menguasai sebahagian besar sektor ekonomi Myanmar. Dalam pada itu, India, Bangladesh dan Myanmar gagal memaklumkan mengenai sekumpulan besar pelarian Rohingya yang terkandas selama berminggu di kawasan perairan Andaman. Pengasas Inisiatif Hak Asasi Manusia Rohingya berpusat di New Delhi, Sabar Kwamin berkata pihaknya tidak menerima sebarang maklumat mengenai 81 etnik itu yang dikesan di teluk berkenaan bulan lalu. Kumpulan pelarian tersebut dilaporkan meninggalkan Bangladesh pada 11 Februari lalu menuju ke Malaysia sebelum ditemukan pengawal pantai India. India telah memberikan bantuan makanan, perubatan dan teknikal namun menolak untuk membenarkan kumpulan itu mendarat. Sebaliknya mendesak Bangladesh untuk menerimanya kembali. Syarikat farmasutikal AstraZeneca dilarang mengeksport vaksin COVID-19 ke luar Kesatuan Eropah EU sehingga syarikat berkenaan memenuhi perjanjian pembekalan yang dibuat dengan negara serantau itu. Demikian dinyatakan Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen. Beliau difahamkan sejak awal Disember lalu 77 juta dos vaksin AstraZeneca telah dihantar ke luar blok berkenaan, 1/3 daripadanya dihantar ke Britain. Manakala EU sejak awal tahun ini berdepan dengan kesulitan untuk menjayakan program vaksinasinya, berikutan AstraZeneca hanya membekalkan 30 juta daripada 120 juta dos yang dijanjikan. Sementara itu, Pfizer memulakan ujian klinikal vaksin COVID-19 terhadap kanak-kanak di bawah umur 11 tahun. Ujian dijalankan bersama rakan strategiknya, BioNTech. Dalam satu kenyataan, syarikat itu menyebut ujian fasa pertama, kedua dan ketiga telah dijalankan ke atas kanak-kanak sihat, untuk menilai keselamatan dan keupayaan vaksin berkenaan bagi tindak balas dengan sistem imun badan kanak-kanak. Dalam pada itu, Amerika Syarikat memperuntukkan $15 juta untuk membantu usaha memberikan suntikan vaksin COVID-19 kepada penduduk Palestin. Menurut jurucakap Jabatan Negara, Ned Price, agensi pembangunan antarabangsa negara itu telah menyediakan dana untuk usaha tersebut yang akan dijalankan oleh badan bukan kerajaan NGO di tebing barat dan semenanjung Gaza. Presiden Amerika Joe Biden pula menetapkan matlamat baharu pemberian suntikan vaksin COVID-19 di negara itu. 200 juta dos vaksin disasar diberi dalam 100 hari pertama pentadbirannya akhir bulan depan. Ia meningkat sekali ganda daripada matlamat awalnya 100 juta dos. Biden yakin matlamat tersebut mampu dicapai. Mengenai isu lain, Biden memberi isyarat jelas tentera Amerika Syarikat tidak akan berundur dari Afghanistan pada tarikh akhir yang ditetapkan 1 Mei ini. Ia berikutan masalah taktikal. Beliau bagaimanapun memaklumkan pengunduran sepenuhnya tentera akan tetap dilakukan pada tahun ini. Serangan peluru berpandu yang dilancarkan ke selatan Arab Saudi menyebabkan salah sebuah terminal minyak terbakar. Pihak berkuasa bagaimanapun tidak mendedahkan dalang di sebalik serangan di wilayah Jizan itu. Demikian menurut kenyataan Kementerian Luar. Serangan berlaku ketika pemberontak Houthi Yaman meningkatkan serangan terhadap kepentingan Riyadh termasuk kemudahan sumber tenaganya. Akhir sekali bola sepak kempen kelayakan Piala Dunia 2022 Zon Eropah. Perlawanan pertama kumpulan I menyaksikan England menang besar 5-0 menewaskan San Marino di gelanggang sendiri. Dermot Calvert-Lewin muncul wiram jaringkan 2 gol buat pasukan. Keputusan lain, Hungary seri 3-3 menentang Poland. Andorra tewas 0-1 kepada Albania. Dalam aksi kumpulan J pula, Jerman mengutip 3 mata pertama selepas menempaskan Iceland 3-0. Romania mengalahkan North Macedonia 3-2, manakala Armenia menang 1-0 terhadap Liechtenstein. Dalam pada itu, Switzerland menang 3-1 menewaskan Bulgaria untuk menghuni di tangga teratas kumpulan C. Manakala Itali menewaskan Northern Ireland 2-0. Aksi kumpulan B menyaksikan Sepanyol terikat 1-1 dengan Greece. Keputusan lain, Sweden menundukkan Georgia 1-0 sekaligus mengutip 3 mata untuk berada di tangga teratas.
Sekian berita yang disunting oleh Ashrik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.